Saya kadang-kadang duduk termenung bertanya juga kepada diri dan Tuhan, kepada Allah, kenapa Allah bagi ujian kepada saya macam ni. Mungkin Allah. Selepas 19 hari terpisah dari keluarga dan dunia luar, pendakwah muda Syed Shah Iqmal atau Da'i Syed kini dilepaskan dengan ikat jamin sebanyak RM35,000. Menerusi pertemuan eksklusif bersama M-Star selepas dilepaskan di Mahkamah Petaling Jaya, Syed berkongsi pengalamannya sepanjang ditahan di lokap. Selepas ini disebabkan tuduhan dah dibacakan dan kita minta untuk dibicarakan, so kita hanya perlu tunggu tarikh-tarikh yang seterusnya lah untuk mahkamah akan menetapkan tarikh sebutan dan selepas itu baru kita untuk hari bicara, pembicaraan. Mahkamah Shah Alam settle pukul 11 lebih lah. Urusan ikat jamin di Mahkamah Shah Alam pukul 11 lebih. So selepas itu dia dibawa ke sini lah untuk dilepaskan. Dalam tempoh lebih 10 hari kan melalui siasatan sendiri. So lepas ni keluar ni apa yang you nak buat mula-mula sekali? Mula sekali saya nak makan dulu lah. Nak makan dengan mak dulu, duduk dengan mak dulu, dengan kawan-kawan saya dan keluarga saya, Abang Izzat dengan saya punya lawyer. InsyaAllah akan update, saya akan update terkini lah apa yang perkembangan saya nak buat apa pun. Saya nak duduk rehat dulu kat rumah, bertenang dulu dengan family saya, lepaskan rindu dengan keluarga saya dululah insyaAllah. Permintaan saya tak adalah nak minta jangan ganggu ke apa. Bagi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada peminat dan orang yang mendoakan kebaikan kepada saya, dan kalau tidak ada diorang pun, saya pun tak ada semangat untuk nak menempuhi segala ujian ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada orang yang mendoakan saya. Bukan saya nak kata tak boleh ganggu. Saya memerlukan sedikit ruang untuk saya membaiki, pulih balik saya punya jiwa saya, mental saya. Tahulah saya pun sedih juga. Apapun saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan saya. Yang saya pegang adalah sebaik-baik orang adalah orang yang meminta maaf, dan orang yang terbaik adalah orang yang memaafkan. Jadi saya memohon maaf kepada semua, dan saya memaafkan semua orang yang pernah kutuk saya dan hina saya. Apapun kita berdoa, mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan insyaAllah. Syed, lepas jadi isu ni ada juga macam orang yang petikai mengenai gelaran da'i itu kan? Bagi saya, pendapat saya sendiri saya meraihkan dalam siasatan polis, dan saya bagi kerjasama yang terbaik kepada polis untuk melucutkan da'i ataupun tidak melucutkan da'i itu. Da'i adalah satu nama sahaja, hanyalah gelaran, dan hakikatnya semua orang adalah da'i. Saya da'i, orang yang kat depan saya pun adalah pendakwah. Lucut ataupun tidak lucut tidak menjadi masalah. Yang penting untuk menyampaikan risalah Nabi ataupun risalah Allah itu penting untuk semua orang. Da'i adalah nama saja. Sikit pesanan untuk mungkin peminat. Ada peminat, ada netizen yang benci, apa yang ingin Da'i sampaikan setelah 10 hari ni tak berbunyi apa-apa orang cakap kan? Rasa 20 hari. 20 hari tak berbunyi apa, mungkin nak disampaikan apa pada mereka? Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua yang support saya, yang doakan saya. Saya kat dalam selama 15-20 hari ni saya memang tak buka social media langsung. Saya duduk dekat dalam. Saya pun bersyukur juga duduk dekat dalam, dapat bermuhasabah balik diri saya, ingatkan diri balik saya yang alpa yang kosong ni. Terima kasih banyak yang doakan saya, yang beri semangat kepada saya, yang support saya, dan stay tune untuk perkembangan saya insyaAllah. Rambut still maintain macam ni? Tak ada nak gunting-gunting? Alhamdulillah duduk dekat kem penjara tu tak ada kena gunting rambut sebab Covid dia orang semua pindah dekat sana. So alhamdulillah saya dapat orang kata berjumpa dengan banduan-banduan dekat sana, dapat orang kata tazkirah lepas maghrib, dapat sembahyang jemaah sama-sama dekat sana. So hikmah tu pun banyak, dapat dengar dia orang punya jalan cerita kehidupan mereka sendiri. Kali terakhir saya nak bagi tahu, terima kasih yang support saya, yang doakan saya. Jangan lupa #StandWithDa'i Syed Iqmal insyaAllah. Maknanya disampaikan dakwah jugalah dalam lokap. Ada. Dia sempat buat lagu kan dalam. Dah ada. Dia nak keluar lagu tu. Saya dah tulis lagu kat dalam. Ini antara yang ditulis di dalam lokap lah. Dalam lokap dan penjara. Dia panggil camp penjara dekat Beranang. Ni saya punya lirik lagu dan luahan-luahan konsep lagu saya lah insyaAllah. Menceritakan tentang apa? Dia menceritakan tentang seorang manusia yang mencari hakikat kebahagiaan, tetapi dia dicemuh dan dihina, disiksa, jiwanya meronta-ronta. So ini yang saya dapat tulis dalam semasa saya duduk dekat dalam lah. So stay tune lah insyaAllah. Dalam bulan ni orang kata mungkin ini antara cabaran atau dugaan untuk Syed sendiri kan. Syed rasa adakah ini dugaan Syed ataupun satu benda yang paling hitam dalam sejarah hidup? Saya kadang-kadang duduk termenung bertanya juga kepada diri dan Tuhan, kepada Allah, kenapa Allah bagi ujian kepada saya macam ni. Mungkin Allah nak tegur saya, Allah nak bagi peringatan kepada saya, dan saya menerima dalam keadaan redha. Saya tak ada dendam dengan orang, saya terima, dan saya pun mengikut prosedur daripada pihak polis dan mahkamah. Maknanya saya tak ada simpan macam geram betul, tak ada. Saya terima hakikatnya, dan siasatan kita ikut prosedur mahkamah, dan mahkamah yang menentukan hukum dan ataupun tidak hukum. Itu je lah yang saya boleh bagi tahu pun. Saya redha dengan ketentuan yang Allah bagi kepada saya dengan ujian ni. Penutupan tahun 2020. Duduk dalam pun seronok juga, boleh dapat jumpa dengan orang, boleh semayang dengan waktu yang cepat, dengan awal waktu boleh semayang jemaah sama-sama dengan banduan, dan antara yang lain juga saya meluahkan perasaan dan jiwa hati saya yang meronta-ronta sedih ni dengan menulis lirik lagu.
untuk saya bagi tahu kepada masyarakat kehidupan saya daripada saya lahir sampai saya pergi belajar dekat Mesir, sampai pergi Yaman, sampailah saya masuk program dai, saya pergi Indon, lawan lagi dekat Indonesia, sampailah sekarang saya kena macam ni. Dalam lagu tu akan menceritakan 1001 kisah dalam hidup saya.